لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama dia dalam ni tajuk kita pada malam ini adalah lambaian tetamu Allah. Jadi bersama kita malam ini ada seorang panel yang kita jemput khas untuk bersama dengan anda. Tajuk malam ni tuan-puan, lambaian tetamu Allah. Bercakap tentang tajuk persediaan menunaikan haji ibadah haji dan umrah. Jadi kepada semua viewers yang masuk dalam sesi kita pada malam ini dalam page Rehla pada malam ini, boleh say hi, boleh say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Dan saya percaya di sini mungkin ada yang menggunakan pengguna produk Rehla dan ada juga yang baru lagi mengenali produk Rehla. Jadi apa yang anda boleh lakukan adalah untuk awal ni boleh letak ruangan chat di ruangan komen. Apakah anda daripada mana, asal di mana. So saya nampak beberapa orang kat sini. Jadi pada mereka yang dah join sesi kita pada malam ini, boleh like, boleh komen dan share dan terus share maklumat sesi kita pada malam ini supaya kita semua dapat memberi manfaat terbaik. Saudara Roni Isran, kita tengok lagi siapa yang dah bersama dengan kita. Selamat datang Irman Niswati, Dazita, okay, good, very good. Wow, siapa lagi? Siti Sawa, selamat datang. Saya nampak kat sini ada Rina Osman, Liana Azhar dan ramai lagi yang bersama kita pada malam ini. Selamat datang saya ucapkan bersama Rehla pada malam ini. Tajuk kita malam ini tuan-puan bercakap tentang lambaian tetamu Allah. Mungkin di sini ada mereka yang merupakan bakal jemaah haji dan umrah pada tahun ini. Saya ucapkan alhamdulillah tahniah kepada anda kerana telah mendapat jemputan daripada Ilahi. Satu cerita, satu perhabaran yang sangat menarik. InsyaAllah sama-sama kita doakan mereka yang diberi peluang untuk ke Tanah Suci pada tahun ini diberikan kemudahan, diberikan kesejahteraan dan dipermudahkan segala urusan daripada awal hingga ke akhirnya. Dan sama-sama lah yang ke haji dan umrah nanti sama-sama bantu kami. Doakan kami semua yang masih lagi belum diberi peluang, belum dijemput ni untuk diberi kekuatan, diberi peluang, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menunaikan haji dan umrah satu hari nanti insya-Allah. Selamat kepada semua. Maisara, Ciksa, Siti Hajah Harun. Jadi malam ni bersama saya Coach Husin dalam satu sesi live bersama Rehla. Rehla satu produk kosmetik penjagaan kulit muka dan badan yang maklumat dia sangat menarik, iaitu dia adalah satu produk yang mesra wuduk dan mesra ihram. Sangat bertepatan dengan tajuk kita pada malam ini bercakap tentang lambaian tetamu Allah. Dan fokus kita pada malam ini tuan-puan, fokus kepada persediaan menunaikan ibadah haji dan umrah. Pada malam ini saya akan bersama dengan seorang panel yang banyak terlibat sebagai mutawi dan sebagainya yang membantu jemaah-jemaah haji dan umrah di Tanah Suci. InsyaAllah malam ni kita akan dengar perkongsian bersama dengan Ustaz Muhammad Rosdi. Tapi sekejap lagi sebelum kita menjemput kita punya Ustaz untuk memberikan perkongsian, kita nak dengar dulu you all punya maklumat.
kepada semua viewers kita, ada lebih kurang 14 orang ni, boleh letak di ruangan komen maklumat anda. Saya nampak tadi ada daripada Gombak, Zeti Halim, selamat datang ucapkan. Jadi kepada semua viewers kita, apa yang anda boleh lakukan adalah yang pertama, boleh like, boleh komen dan boleh share maklumat live kita pada malam ni kepada rakan-rakan Facebook anda supaya cerita dan maklumat yang kita sampaikan malam ini dapat memberi manfaat kepada semua orang. Selamat datang Rina daripada JP, selamat datang. Siti Hajah Harun daripada Pinggiran. Jadi tuan-puan, maklumat malam ni banyak perkara yang kita nak kongsikan. Malam ni insyaAllah kita akan bersama dengan kita punya panel. Tapi sikit lagi, kita tunggu 1 minit lagi sebelum kita jemput panel kita untuk berkongsi maklumat tentang persediaan. Dia kena faham tuan-puan, persiapan dan persediaan. Persiapan ni lebih fokus kepada apa? Mungkin lebih fokus kepada fizikal, alatan dan sebagainya. Tapi persediaan ni tuan-puan, dia lebih fokus kepada banyak perkara. Selamat datang kepada Ruby dari arah Damansara, selamat datang. Liana daripada Kuantan Pahang, Maisara daripada JB. Seronok kita, alhamdulillah dengan adanya platform live seperti ini, kita dapat berhubung dengan rakan-rakan kita daripada seluruh Malaysia dan even kita boleh berkongsi maklumat ini dengan ramai lagi maklumat. Jadi teruskan like, komen dan share sesi live kita pada malam ini. InsyaAllah dengan adanya Redlah membantu anda untuk berkongsi maklumat, berkongsi manfaat dan berkongsi kebaikan. Bukan sahaja produk, tapi kita sediakan satu platform untuk kita untuk apa tuan-tuan? Untuk kita berkongsi ilmu, untuk kita berkongsi maklumat. Sebab apa? Kepada mereka yang bakal menunaikan haji, tahniah saya ucapkan, dan kepada mereka yang masih lagi menunggu panggilan daripada ilahi, sama-sama kita doakan. Dan kepada mereka yang bakal menunaikan haji, adakah yang malam ni bersama kita yang bakal menunaikan haji dan umrah pada tahun ini? Boleh letak jawapan komen, bagi tahu bila adakah anda merupakan bakal haji dan umrah pada tahun ini ataupun akan datang. Boleh letak ruangan chat siapa yang dah ataupun akan menunaikan haji pada tahun ini, boleh letak ruangan chat, ruangan komen, saya akan ke Tanah Suci. So boleh komen perkara itu. Jadi kita nak mulakan sesi kita pada malam ini. Jadi tuan-puan, malam ni bersama dengan kita seorang ustaz yang kita katanya ustaz malam ni dia orang daripada Pekan Pahang. Sangat seronok maklumat dia, ada perkara yang lain banyak lagi. Belajar pelajaran di peringkat sarjana muda di Universiti Al-Baik dan peringkat sarjana pengajian Arab dan Tamadun Islam di UM. Dan banyak lagi perkara yang kita nak bersama-sama dengar maklumat daripada kita punya penceramah pada malam ini, panel kita pada malam ini. Jadi tanpa memasa tuan-puan, saya ingin menjemput panel kita pada malam ini. Saya tak bukan Ustaz Haji Muhammad Rusdi bin Ripin bersama dengan kita. Silakan. Ada ke? Selamat datang Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah bikhair, sihat walafiat insya-Allah. Ustaz sekarang berada di mana tu? Sihat ke Coach Hussein? Alhamdulillah saya sihat. Ustaz berada di mana? Lokasinya di mana? Saya sebenarnya berada di pejabat saya ni. Pejabat dekat mana tu Ustaz? Saya bertugas di Politeknik Engku. Okey, dari saya pula sekarang ni bersiaran langsung daripada Puncak Alam. Alhamdulillah. Macam mana Ustaz? Semula? Puncak stasiunnya. Bila berada di Puncak. Okey, jadi tuan-tuan bersama kita malam ni bersama dengan Ustaz Muhammad Rusdi. Jadi kepada semua Ustaz kurang jelas, sebab ada maklumat daripada Cik Sal. Dia cakap Ustaz punya suara kurang jelas. Kita cuba sekali lagi. Okey. Boleh dengar? Okey, better, semakin baik. Tak apa, it's okey. Kita nak teruskan sesi kita. Jadi tuan-puan, sebelum kita bersembang dengan lebih banyak lagi, bercerita dengan banyak lagi, jom sama-sama kita mulakan sesi lah kita malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-puan, malam ni bersama kita malam ni kita dibuat program ataupun satu sesi live
bersama dengan Rehla dan juga bersama dengan kita malam ni, bersama panel kita, jemputan kita malam ni adalah Ustaz Muhammad Rosdi. Banyak perkara yang kita nak kongsikan bercakap tentang apa? Lambaian tetamu Allah. Tajuk utama kita malam ni tuan-tuan adalah persediaan menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita kena faham persediaan dia berbeza-beza. Sebab apa tuan-tuan? Selama ni kita mungkin di rumah kita melakukan ibadah, contoh ibadah solat. Persediaan nak menunaikan solat tahu apa? Contohnya kita kena ambil wuduk, contoh kita kena sediakan tempat sembahyang, contoh sejadah dan sebagainya. Kita kena pakai pakaian yang suci daripada hadas najis dan sebagainya. Banyak perkara yang kita kena sediakan. Tapi tuan-tuan, bila cakap tentang ibadah haji dan umrah, dia adalah satu ibadah yang lain daripada lain. Mungkin ada yang pernah berkali-kali menunaikan haji dan umrah, tapi mungkin maklumat malam ni sangat penting, sangat bermanfaat untuk mereka yang mungkin pertama kali menjadi tetamu Allah. Jadi untuk permulaan kita pada malam ini, saya nak memberi laluan kepada Ustaz Muhammad Rosdi untuk serba sedikit perkenalkan diri beliau sebelum kita masuk pada topik kita yang sebenar. Silakan Ustaz, perkenalkan diri serba sedikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Coach Hussein selaku moderator pada malam ini yang saya kasihi para penganjur program malam ni. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan dalam keadaan kita sibuk bersama dengan anak-anak, maklumlah musim cuti sekolah, kita berkesempatan untuk dalam majlis ilmu pada malam ini insya-Allah. Dan saya tak adalah sehebat insan yang di luar sana. Saya alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah untuk bertugas bersama dengan tabung haji sebagai pekta dan insya-Allah pektas, dan berpengalaman beberapa tahun sebagai mutawif di Al-Quds Umrah and Tours. Jadi alhamdulillah sedikit sebanyak pengalaman, ilmu dan yang kita pelajari, insya-Allah dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, bagaimana kita nak menjadi duyufur rahman, tetamu Allah yang sangat dirindui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah selama sejam kita akan berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya apa saja berkenaan dengan masalah hukum hakam, dan fokus kita pada malam ini ialah bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita, mentalnya, fizikalnya untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pentingnya bagaimana ibadah haji dan umrah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai hari ini pergi umrah, pergi haji, tetapi baliknya dalam keadaan tiada perubahan. Kita tak nak haji kita ini sebagai haji yang sia-sia. Umrah kita ini laksana seperti Nabi SAW sebut, laksana mereka yang pergi melancong, melihat keadaan dan sebagainya, shopping dan sebagainya. Jadi insya-Allah Coach Hussein, saya kembalikan insya-Allah. Wah, terbaik. Sampai terbatuk saya dengar mukadimah daripada Ustaz tadi. Wow, terbaik. Satu intro yang terbaik. Sebab apa tuan-tuan, kita perasan setiap ibadah yang Allah untuk kita lakukan pasti ada hikmah di sebalik dia. Contohnya solat, dengan kita menunaikan solat dapat menghindarkan kita daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Sama juga tuan-tuan, kadang kita pelik, dia ni solat tapi masih lagi melakukan perkara yang keji. Sama juga apa yang Ustaz kongsikan tadi. Mungkin ada orang yang dah berkali-kali pergi ke menunaikan ibadah haji, tapi perginya sama, baliknya sama. Mungkin tuan-tuan kita kena perhatikan balik, mungkin persediaan dia belum lagi cukup untuk betul-betul bersedia secara fizikal, secara mental dan secara rohani dia. Jadi tuan-tuan, malam ni kita cakap tentang tajuk persiapan persediaan sebelum menunaikan ibadah haji dan umrah. Jadi kepada semua viewers Facebook live pada malam ini, apa yang anda boleh lakukan, boleh letak dalam komen chat soalan-soalan, pandangan, pengalaman anda bercakap tentang umrah dan haji. Tak kisah tuan-tuan pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain, sama-sama kita kongsikan, semoga bermanfaat. Jadi malam ni topik kita adalah bercakap tentang persediaan
sebelum menaikkan haji dan umrah. Persediaan tuan-puan ada banyak persediaan. Sekarang ni kita cakap tentang persediaan haji dan umrah. Pastinya ada perbezaan antara persediaan orang yang nak pergi haji dan orang yang nak pergi umrah. Jadi sebagai mukadimah, kita dah dengar perkongsian maklumat, perkongsian pengalaman daripada Ustaz Muhammad Rosli tentang kat mana nak mula ni Ustaz? Nak bersedia pergi haji dan umrah ni nak mula kat mana? Nak mula cari barang dulu ke? Nak mula berlatih pakai ihram ke? Nak mula mana? Persediaan tu nak mulakan di mana? Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Coach Hussein. Kalau kita melihat dalam satu ayat dalam surah Al-Hajj ayat 27, kan Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan suruhkanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari pelbagai jalan dan curug rantau yang jauh. Hadis ini, ayat ini, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membina Baitullah, Kaabah tu, baginda berkata, wahai Tuhan, aku telah selesai. Maka Allah berfirman, suruhkanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Baginda berkata, apakah suaraku akan sampai? Firman Allah, suruhkanlah dan aku akan menyampaikannya. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ini, Allah Taala menyeru kita 3 kali. Pertama, suruhan solat. Macam Coach Hussein cakap tadi, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ada kala kita tak menjawab, alah biarlah dulu, sibuk kan, masa kan masih ada kan. Itu surah yang pertama. Surah yang kedua, Allah menyuruh kita supaya mengerjakan haji. Wa azin fin nasi bil haji, ayat ini. Tetapi masih ada di kalangan kita ni yang kata, alah biarlah dulu, masih muda ni lagi, boleh kita enjoy lagi. Ini sehingga Nabi SAW, kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi mengingatkan kepada kita bahawa inna 'abdan sahhatu lahu jismahu wa wasa'tu 'alaihi fil ma'isyah yamdi 'alaihi 5 a'wam la yafidu ilayya la mahrum. Nabi sebut, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku berikan kesihatan pada tubuh padanya dan aku kurniakan kelapangan rezeki dalam kehidupannya, lalu berlalu tempoh 5 tahun tanpa ia hadir kepadaku, yakni hadir ke Baitullah sebagai duyufur Rahman, tetamu Allah, maka terhalalah ia dari sebahagian kebaikan dalam kehidupannya. Masya Allah. Ini suruhan haji dan juga umrah. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala, pertama suruhan solat, yang kedua suruhan haji, yang ketiga Allah menjemput kita untuk kembali kepadanya. Berarti kita datang ajal kita kepadanya. Dan yang ketiga dia tak boleh nak elak. Jadi sebab itulah daripada ayat yang saya bacakan tadi, yang kita kongsikan dalam surah Al-Hajj, kemuliaan, tajuk kita lambaian tetamu Allah. Lambaian tetamu Allah. Jadi kemuliaan kita sebagai tetamu Allah ni sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi SAW menyebut wafdullahi azza wa jalla salasa al-ghazi wal hajj wal mu'tamir. Rombongan Allah azza wa jalla ni ada 3 kategori, iaitu orang yang berperang di jalan Allah, orang yang menunaikan haji dan orang yang melakukan umrah. Tetamu Allah yang kita maksudkan di sini bukan tetamu biasa. Suruhan yang Nabi Ibrahim sampaikan melalui wahyu Allah, kemudian kita menjawab seruan itu. Bererti kita yang hadir sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam satu kitab Zakirul Al-Uqbah Al-Mawalli menyebutkan bahawa tetamu Allah ini ada 3 golongan. Seumpama 3 golongan sebagai delegasi rombongan jemputan yang bergerak menghadap para raja dan pembesar. Kata Al-Mallawi ni. Mereka diraikan dengan pelbagai hadiah istimewa dan mereka juga dimuliakan dengan segala pemberian yang lumayan. Dan itulah
bagi Allah contoh yang lebih baik, maka mereka para jemputan dimuliakan dengan kemuliaan yang gemilang, iaitu dengan syurga admin. Masya Allah. Dan apa yang menjadi satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ialah bagaimana kita nak menghayati ataupun kita nak menjiwai ibadah kita ini sebagai tetamu Allah, supaya ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahu alaih dan dalam kitab Asrarul Hajj, rahsia haji ni, dia menjelaskan bahawa bila mana kita berasa rindu untuk bertemu dengan Allah, untuk kita bertemu dengan Allah, untuk kita pergi mengunjungi Baitullahil Haram, bermaksud, kata Imam Al-Ghazali ni, Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat merindui kita untuk bertemu dengan kita. Dan kita mengunjungi Baitullahil Haram, kata Imam Al-Ghazali, seolah-olah kita ini melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu pandangan ahli tasawuf. Berarti bila kita pergi ke Baitullahil Haram, kita melihat Allah, kita bertemu dengan Allah, soalannya begitu. Maka kita berhak, kata Imam Al-Ghazali, untuk melihat Allah di akhirat kelak. Besar sangat dia punya falsafah haji dan juga umrah ini bila kita laksanakannya secara sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Begitu juga tekad kita. Bila kita dah ada rasa lambaian itu, rasa panggilan itu, maka kita kena bertekad untuk mempersiapkan bekalan kita, wang ringgit kita, menjaga kesihatan fizikal dan mental kita, ilmu kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tekad itu, kata Imam Al-Ghazali, tak harus kita tangguhkan. Seperti kata ulama kita dalam menguraikan ayat Quran, fastabiqul khairat. Apabila kita berfikir tentang akhirat ni, nak buat haji ke buat umrah ni, fastabiqul khairat. Kita mesti berlumba-lumba untuk mengerjakannya. Jadi ini sebagai satu mukadimah lah sebelum kita pergi kepada persiapan kita sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Harus kita menyadari bahawa pilihan kita sebagai tetamu Allah ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Bila Allah memilih kita ini, maka segeralah kita menyahut jemputan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mempersiapkan diri kita. Jangan kita rasa berkira-kira, alah duit tak ada lah nak pergi, alah tu, tapi benda lain boleh kita buat. Sedangkan semuanya rezeki ini Allah Taala yang berikan kepada kita, insya-Allah. Dan kita akan pergi nanti selepas ini kepada persiapan. Apakah yang perlu kita persiapkan diri kita sebelum menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup untuk pusingan ini. Saya kembalikan kepada Coach Hussein. Takut heavy sangat. Mungkin ada terbaik. Wow, betul, saya sangat menarik daripada Ustaz. Wow, betul. Kita nampak satu perkara tuan-puan, persediaan yang paling utama, yang paling pertama kita kena letakkan betul-betul, kita kena siapkan betul, kita kena set betul adalah kita punya persediaan mental kita punya niat kita punya mindset kita. Kita pergi ke haji dan umrah ni untuk siapa? Betul apa yang Ustaz tadi, dia lambaian tuan-tuan. Ramai orang yang dah lama dilambai-lambai. Tapi dia punya dia punya niat tu belum pergi lagi. Orang kata apa? Betul nak pergi tapi tak pergi lagi. So itu perkara yang menarik untuk kita berbahaskan. Sebab apa? Mindset tu penting. Niat tu penting. Ini satu maklumat yang menarik. Kebetulan saya ni seorang trainer, ada sedikit maklumat psikologi. Bila kita lakukan satu perkara yang kita lakukan, di sebalik dia terselindung 10 niat yang tersirat. Dia kita kena list ni. Dia boleh start list. Pergi haji dan umrah ni apa 10 niat. Pertama nak apa? Ada orang Ustaz pergi umrah nak beli buah kurma, buah zaitun, batik. Itu dalam list dia ada tu. So itu kita kena perhatikan. Apakah niat sebenar kita nak dapat bila kita melakukan haji dan umrah. Itu adalah persediaan yang pertama. Kita letakkan betul-betul niat kita letakkan mindset kita. Jadi tuan-puan, malam bersama kita dengan tim Rehla. Jadi kita akan berehat sebentar dalam masa lebih kurang 2-3 minit untuk kita beri laluan kepada pihak penaja iklan sebentar. Boleh ke boleh? Okey, jadi kita rehat sebentar. Jom tengok iklan bersama dengan Rehla. Allahumma labbaik, labbaik.
حمدا والنعمة لك والملك لا شريك لك. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi tuan-puan seperti mana yang telah kita fahami, sesi kita pada malam ini adalah ditaja dan dibawakan khas daripada Redlah. Mulakan halal dengan Redlah. Redlah merupakan satu produk penjagaan kulit muka dan badan yang mesra ibadah dan mesra Islam. Sangat betul-betul dengan tajuk kita pada malam ini, pencegahan tentang persediaan menunaikan ibadah haji dan umrah. Tadi kita dah berkongsi maklumat Ustaz dah kongsi maklumat tentang apakah ciri-ciri orang yang nak pergi haji umrah, apakah mindset yang perlu kita lakukan, sama ada kita beribadah ni seperti kita seperti Allah melihat kita dan kita seperti Allah berada di depan kita. So itu perkara yang mindset yang kita kena faham dan niat tu penting. So itu perkara yang kita nak kongsikan kepada mereka yang baru sahaja bersama dengan kita pada malam ini dalam sesi live lambaikan tentang Allah persediaan menunaikan haji dan umrah. Apa yang anda boleh lakukan, anda boleh terus like, komen dan share maklumat tentang sesi live pada malam ini bersama saya Coach Hussein dan juga Ustaz Muhammad Rosdi bercakap tentang tajuk persediaan menunaikan ibadah haji dan umrah. Boleh teruskan like, komen dan share. Share terus dan share supaya apa, maklumat yang kita kongsikan ini bukan saja bermanfaat untuk diri anda tapi juga boleh disampaikan kepada mereka yang lebih ramai lagi. Mungkin mereka yang tahun ni diberi rezeki, diberi peluang untuk menjadi tetamu Allah, dan mungkin pada mereka yang bakal menunaikan haji dan umrah pada masa akan datang, insyaAllah. Jadi tuan-puan, kita nak sambung semula sesi kita pada malam ini. Kita nampak ramai yang dah rancak pada malam ini. Alhamdulillah kita punya viewers kita bertambah-tambah. Jom tuan-puan, kita target, kita share. InsyaAllah malam kita at least kita dapat lebih kurang 40 orang yang melihat kita. Semakin ramai yang bukan bersama dengan kita, banyak maklumat yang kita dapat kongsikan. Lebih seronok untuk kita kongsikan. Kepada mereka yang dah join sesi kita, kalau ada sebarang soalan boleh letak di ruangan chat, nanti kami akan kumpulkan soalan anda dan kita akan jawab di sesi yang ketiga. Sekarang ni kita berada di sesi yang kedua, bercakap tentang persediaan menunaikan haji dan umrah. Jadi kita sambung semula soalan dengan perkongsian bersama dengan Ustaz. Jadi bercakap dengan sekarang kita faham satu perkara yang berlaku adalah sebelum ni kenapa ramai yang belum diberi peluang untuk menunaikan haji, sebab apa? Adanya cabaran COVID-19. Tapi sekarang ni alhamdulillah perubahan dah berlaku, kita dalam fasa endemik, ramai yang dah ada vaksin dan sebagainya. Alhamdulillah, so kita pun ada banyak perkara yang kita kena sediakan. Perbezaan, ada mungkin Ustaz orang yang sebelum COVID dia pernah menunaikan haji. Itu situasi dia berbeza, mungkin berbeza. Tapi kali ni bila kita baru je selesai fasa atau cabaran COVID-19, mungkin ada perbezaan dia. Mungkin ada persediaan tambahan. Itu nanti kita minta Ustaz ulas. Jadi sebenarnya apa yang kita kerja sediakan dari sudut fizikal dan mental, apa yang perlu kita bersiap sedia sebelum kita mulakan pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Silakan Ustaz. Sebelum saya pergi kepada jawapan pertanyaan tadi, perlu kita fahami dengan jelas bahawa ibadah haji dia syarat dia antaranya adalah istita'ah. Kita mempunyai kemampuan untuk mengerjakan ibadah haji. Dan istita'ah ni kalau kita lihat dia merangkumi kesihatan tubuh badan kita, kewangan, keselamatan, aman perjalanan, harta diri, dan juga kebenaran ataupun kuota yang diberikan oleh kerajaan Saudi kepada kerajaan Malaysia kita. Dan saya nak highlight kat sini kuota dan juga kesihatan. Kalau kita melihat pada tahun ini, jumlah yang dibenarkan untuk mengerjakan haji adalah 14,306 orang je jemaah. Daripada asalnya adalah 31,400 kalau tak salah saja, 600 jemaah yang sebelum ini. Jadi kita dibenarkan hanya 45% saja daripada kuota keseluruhan tersebut. Dan
umur yang telah ditetapkan adalah 64 tahun ke bawah. Dan 64 tahun ke bawah, dan pemeriksaan kesihatan adalah sangat rigid. Sehingga jemaah-jemaah sebagai contoh yang berada di negeri Perlis, kalau tak salah saya ada 80 lebih yang ditawarkan, yang lulus pemeriksaan kesihatan umurnya 64 tahun ke bawah ni sebanyak 40 lebih, 45 orang sahaja. Bermakna istitaah ini merupakan satu perkara yang perlu kita pandang serius dalam melaksanakan ibadah haji. Bila mana kita diberi peluang, fastabiqul khairat, segeralah. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-puan, selain ibadah haji, ibadat umrah juga ia merupakan satu kewajipan untuk kita laksanakan segera sekiranya mampu. Dan apabila kita melihat keadaan sekarang, kita masih diuji dengan pandemik COVID-19. Hari ini ada 2-3 varian baru lagi yang menyerang negara kita. Mungkin ia tahap bahaya juga. Jadi kita melihat bahawa sekiranya tuan-puan mampu untuk mengerjakan umrah dan ia mesti dilaksanakan segera, maka lakukanlah. Kita bimbang bila tuan-puan menunggu untuk haji sedangkan keadaan sekarang ini tak mengizinkan dengan usia tuan-puan, dengan kesihatan dan sebagainya, maka kita bimbang, kita berdosa kerana kita berkata kita mampu, kita tak dapat melaksanakan ibadah umrah ini maupun haji. Yang kita bimbangkan. Itu yang pertama. Yang keduanya, hari ini kita berdepan dengan situasi yang sangat mencabar. Fokus kita pada perbincangan pusingan yang kedua ini adalah apakah dia cabaran dan persediaan kita sebagai bakal tamu Allah ni, mau jemaah haji ataupun jemaah umrah. Dan cabaran ini kita sedia maklum. Dia bermula perjalanan kita dari Malaysia lagi ke Tanah Suci. Itu yang pertama. Kemudian dengan perbezaan waktu 5 jam beza. Kemudian keadaan suhu dan cuaca. Kita difahamkan hari ini suhu mencecah 50 darjah Celsius panasnya, dan sehingga 52 darjah Celsius, dan kemuncaknya pada bulan Ogos ini. Dan selepas Ogos, insya-Allah suhu akan berkurangan, dingin sedikit, dan akhirnya kita beralih kepada musim sejuk. Kemudian kita diuji juga di sana nanti tentang persekitaran dan sosial budaya masyarakat Arab di sana, dan juga masyarakat yang berbilang kaum, bangsa yang berkumpul. Kita difahamkan jemaah tahun ini 1 juta bahkan lebih yang berkumpul untuk mengerjakan haji. Dan cabaran yang ketiga, kalau mereka yang mengerjakan haji ialah aktiviti ibadah haji itu sendiri yang memerlukan kekuatan fizikal dan juga mental. Ini antara cabaran yang perlu kita fahami, yang perlu kita hadapi dengan baik. Sebagai contoh, kita lihat khususnya perjalanan kita daripada rumah ke stesen berlepas. Bagi mereka yang mengerjakan haji memakan masa 1 hingga 3 jam. Bayangkan. Daripada stesen berlepas ke terminal KLIA tu 4 hingga 6 jam termasuk pre-clearance. 4 hingga 6 jam. Daripada terminal KLIA sampai ke terminal Jeddah 8 hingga 9 jam, masya-Allah. Daripada terminal Jeddah sampai ke bangunan penginapan 1 hingga 2 jam. Bayangkan. Dengan perubahan masa lagi, so kalau kita tak ada stamina, tak ada persediaan dari sudut fizikal kita, senaman kita, kesihatan kita mungkin akan mudah sakit, mudah lesu di sana, ya. Dan ini mengganggu ibadah kita. Yang kedua, perbezaan waktu. Waktu ini kita sedia maklum bahawa waktu Arab Saudi lewat 5 jam daripada waktu Malaysia. Dan ini menyebabkan ramai yang payah nak tidur. Makan ubat pun dah kucalana lah, orang kata bila waktu nak makan ubat dan sebagainya. Ini pengalaman saya sendiri. Bila bawa jemaah sampai sekarang waktu siang lagi. Sana dah contohlah, sana dah waktu malam. Maka ini menyebabkan mereka ni suka untuk tidur. Dan cabaran yang paling besar sekali, bukan besar lah sebenarnya, cabaran yang mesti dihadapi oleh jemaah hari ini yang berada di Saudi. Saya pernah berada di akhir Ramadan dalam keadaan kepanasan 49 sehingga 50 darjah Celsius ketika itu. Dan
cabaran yang paling dahsyat ialah suhu dan cuaca. Bila mana jemaah kita sampai di sana, market ini berdepan dengan cuaca yang panas dan kering, berdebu, ada risiko ribut pasir tu, suhu yang panas 40 hingga 50 atau 52 darjah Celsius. Jadi kat Malaysia tak sama. Kat Malaysia negara kita suhunya panas dan lembap, berangin. Suhunya 24 darjah Celsius hingga 36 kan. Jadi dia memberi kesan kepada kulit kita. Kulit kering, mudah luka. Memberi kesan kepada kelembapan kulit dan iritasi kita. Iritasi ni contohnya kekatalan, kemerahan, mudah mendapat jangkitan, kuman, melambatkan penyembuhan, utamanya penyakit kencing manis, mudah mendapat pelbagai penyakit bawaan udara dan jangkitan salur pernafasan atas. Jemaah kita ni, khususnya ni, tuan-tuan dan puan, bila sampai di Madinah contohnya lah, rasa panas sikit mandi. Sebenarnya, mandi itu tak sihat sebenarnya. Sebab kita dalam keadaan panas, kita mandi, dia bukan menyebabkan kita demam dan sebagainya. Jadi ini kita kena ambil berat lah. Dan Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Rehla kerana memberi alternatif. Rehla kan? Reha ke Rehla ni? Okey, kerana memberi alternatif pada umat Islam dalam menawarkan satu produk yang sangat baik, produk mesra wudu. Maknanya produk ini dipakai yang sesuai dengan suhu di sana. Panas macam mana pun pakai produk insya-Allah. UV dia boleh melindungi kulit kita daripada panas matahari. Yang ketiganya, persekitaran dan budaya ni cabaran ni. Tempat penginapan di hotel, bilik berkongsi 4 orang. Bayangkan orang Arab tak sama dengan Malaysia pengurusan hotel mereka. Kadang-kadang housekeeping melambat dan sebagainya kan. Banyak jarak ke masjid bagi mereka yang mengerjakan haji. Jangan harap masjid betul-betul dekat dengan hotel betul-betul dekat dengan pintu masjid. Biasanya dalam 950 meter ke 950 meter hotel ni. Dan berlaku kesesakan yang berisiko penyakit berjangkit. Ini antara cabaran-cabaran yang memerlukan persiapan mental kita dan juga fizikal bila mana kita berada di sana. Dan kita tahu bahawa bagi jemaah yang sekarang bergerak ke Mekah dan juga Madinah, aktiviti ibadat haji ni banyak menggunakan pergerakan fizikal. Umrah okey, tapi haji ni banyak sebab dia memerlukan pergerakan daripada lokasi hotel dia ke manasik haji tu, ke Muzdalifah, ke Mina kan. Okey. Dan contohnya bergerak berwukuf di Arafah dalam keadaan berihram, cuaca panas, tinggal dalam kemah, ruang kemah sempit dan berposisi tandas. Itu cabaran. Khususnya kalau pergi haji, masya-Allah. Saya sempat masa belajar di Jordan dulu, kita bersama dengan orang Arab mengerjakan haji lah, naik bas. Masa tu okey lagi, tahun 1997 tak ramai orang lagi lah. Ramai orang tapi tak adalah diuji dengan pandemik ni kan. Maknanya kita boleh menyesuaikan diri ya. Juga bermabit di Mina dengan kurangnya tanda tahap kebersihan, berjalan kaki sejauh anggaran 7 km pergi dan balik selama 4 hari berturut-turut. Masya-Allah. Ini cabaran. Cabaran. Betul juga dengan tawaf di Kaabah, berjalan 500 meter ke 1 km untuk sempurnakan 7 pusingan tawaf dengan keadaan sesak. Sesak ni kalau tuan-puan pergi umrah pada bulan Ramadan, especially akhir Ramadan. Saya ingat baru ni saya pergi akhir Ramadan, 27 Ramadan tu. Dataran Kaabah tu penuh. Seolah-olah musim haji penuh. Penuh dah. Kalau tawaf tu, kalau anda kata kita terlelap, insya-Allah tak akan jatuh. Kita akan boleh bergerak sendiri kan. Jadi tuan-puan, penyempurnaan ibadah haji ni dia memberi kesan kepada kesihatan jemaah haji. Itu penting. Sebab kalau kita tak sihat, bagaimana kita nak dapat haji yang mabrur, haji yang sempurna, yang dapat kita laksanakan dalam keadaan tenang kan. Jadi begitu juga dengan umrah. Itu antara cabaran-cabaran dari sudut fizikal. Mentalnya, mungkin sedikit lagi ya, mentalnya antara pengalaman saya bila membawa jemaah ni bersama dengan jemaah haji ataupun umrah ni, ada jemaah kita ni stres.
tekanan perasaan, kemurungan, mudah marah, panik, mudah berdebar, mudah bimbang, sukar tidur, selera makan terganggu, macam-macam lagi. Dan tahun ini Masya Allah, daripada petugas PHTAS yang bertugas di tabung haji, saya difahamkan tak ramai yang terpilih, tak ramai yang bertugas. Berapa orang saja, saya 30 lebih, 18 orang saja ustaz-ustazah lah yang membimbing jemaah kita di sana. Jadi ini satu cabaran kepada petugas haji dan ini yang berlaku pada jemaah-jemaah kita. Jadi apa yang perlu kita buat tuan-puan yang dirahmati Allah? Sebagai tetamu Allah, umrah ke, haji ke, yang pertama kita mesti bersyukur kepada Allah. Bila mana kita dipilih oleh Allah, bila mana kita telah merancang untuk mengerjakan haji ataupun umrah, kita bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih kita. Kemudian kita sentiasa berfikiran positif. Kita dah mengetahui selok-belok cabaran di sana, kita tim positif dan kita beriadah lah, bersenang, berehat, macam-macam lagi lah. Bila sampai di sana, kita boleh berkongsi perasaan. Maknanya kita jangan duduk seorang-seorang. Kita jangan duduk seorang-seorang. Dan apa yang perlu kita buat sekarang bila mana kita nak merancang untuk mengerjakan ibadah haji ataupun umrah? Jadi yang pertama, wajib kita menjalani pemeriksaan kesihatan kita. Sebelum ataupun selepas menjawab tawaran kalau haji lah. Menggunakan buku rekod rawatan, menentukan hanya bakal haji yang sihat. Ini antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh tabung haji. Jadi yang lain tu kita boleh buat. Cukupkan dia punya dos suntikan vaksin kan. Boosternya lagi, kemudian kita tambah lagi vaksin meningococcal. Itu biasa vaksin umrah tu kita kena buat kan. Jadi ini antara cabaran-cabaran yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita sebagai tetamu Allah. Tuan-puan, hari ini ramai yang pergi mengerjakan ibadah haji dan juga umrah. Tapi kita muhasabah balik. Kalau kita pergi selama ini ataupun kita nak pergi, adakah kita mendapat pahala kesempurnaan umrah tersebut? Macam kita solat lah. Ramai solat 5 waktu, Alhamdulillah kan. Tapi kita boleh yakin tak yang Allah ni menerima pahala solat kita sepenuhnya, totalnya. Sebab itulah tuan-puan, ibadah haji ini sangat berkait dengan ilmu. Jadi di samping kita menjaga kesihatan kita, membuat persiapan fizikal, mental kita mesti mendalami ilmu pengetahuan berkenaan dengan tata cara pelaksanaan haji dan juga umrah, dan bagaimana kita nak memperoleh haji yang mabrur, bagaimana kita nak memperoleh umrah yang makbulah, yang Allah terima pahala umrah kita, yang Allah jadikan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Baik saja kita melaksanakan ibadah umrah ataupun haji kita. Jadi insya-Allah saya sendiri dengan Al-Qus Umrah and Tours, kita ada satu modul bagaimana kita nak membimbing jemaah-jemaah yang first time ni. Kali pertama ni insya-Allah bermula Julai ini, saya sendiri akan buat satu kursus secara berkala, secara percuma. Tuan-puan kalau nak pergi yang terima mana pun, tak ada masalah. Kita nak bantu seikhlas yang mungkin bagaimana nak mempersiapkan hati kita, jiwa kita untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Sebab kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Rahsia Haji tu, dia kata penting apabila kita tawaf, sa'i, kita bertahalul, kita berwukuf, kita melaksanakannya dengan hati kita. Ibadah tawaf hati kita, sa'i hati kita, Masya Allah. Jadi macam saya, bila mana kita bawa jemaah, setiap kali selepas selesai ibadah umrah, kita akan buat postmortem. Kita akan buat terus. Okey, ada apa yang kurang, ada apa yang terlepas standar, ada apa yang rasa kita nak perbaiki lagi. Sebab kita akan buat 3-4 kali umrah dengan bimbingan mufawwid kita insya-Allah. Jadi saya kembalikan kepada Coach Hussein untuk seterusnya. Wallahu a'lam. Wah, terbaik. Terima kasih Ustaz. Perkongsian sangat menarik, maklumat dia sangat terbaik. Bercakap tentang perubahan masa. Memang betul kalau bila ada berlakunya perubahan masa, badan kita ni ada clock yang mana bila badan kita akan tahu bila nak tidur dan sebagainya. Okey, dari segi perubahan suhu dan sebagainya, so itu perkara yang menarik. Tapi walaupun banyak cabaran yang bakal kita hadapi tuan-puan,
kita dah berlaku pilihan untuk menjadi tetamu Allah. Dan betul cakap Ustaz tadi, perkara yang akan menjaga kita, yang akan lindung kita semestinya adalah ilmu. Jadi persediaan yang utama sebenarnya sebelum kita menjadi tetamu Allah adalah persediaan ilmu kita. Tambah ilmu selagi mampu. So itu perkara yang menarik. Jadi kita akan berehat sebentar tuan-tuan. Banyak perkongsian yang kita dapat daripada Ustaz malam ni. Kita akan rehat sebentar dan kita akan kembali lagi. Semestinya kita mulakan dengan yang halal bersama Rahila. Jom kita berehat sebentar. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita sampai ke sesi yang ketiga. Untuk sesi yang ketiga tuan-tuan, kita akan menerima soalan daripada viewers kita dan kita akan tanyakan directly kepada Ustaz Muhammad Rusdi untuk jadikan jawapan. Sebelum kita masuk pada sesi soal jawab, kepada mereka yang dah bersama kita pada malam ini, boleh teruskan like, komen dan share dan terus kongsikan maklumat live kita pada malam ini apabila datang lambayan atau maklumat. Jadi kita akan pilih beberapa soalan. Antara soalan dia, satu soalan yang menarik Ustaz. Tadi kita dah dapat satu soalan yang menarik. Ustaz dia tanya, kalau kita faham, macam kita bila berihram, kita tak boleh pakai bau yang wangi-wangian. Saya ni kita nak pakai kepastian ni. Ada sebahagian sanitizer tu Ustaz, baik data tu kebanyakan ada fragrance. Boleh guna semasa haji ke? Tu soalan dia. So kita minta Ustaz untuk berikan pencerahan tentang soalan ni. Silakan Ustaz. Okey, sanitizer dia tak ada masalah sebab dia merupakan satu keperluan yang mendesak untuk kita guna bagi melindungi kulit kita lah kan daripada kuman. Begitu juga dengan pemakaian mask. Mask ada khilaf ulama tapi kita di peringkat muzakarah haji ataupun haji sendiri telah mengeluarkan satu keputusan bahawa tak dikenakan dam. Jadi tak ada masalah berkenaan dengan sanitizer dan juga penggunaan mask dan memakai berkaitan dengan memakai bau-bauan. Sebenarnya bila kita dah berihram, kita tak boleh memakai bau-bauan kecuali ketika kita nak mandi, boleh tak ada masalah gunakan sabun ataupun kita nak menggosok gigi kerana sifat sabun dan ubat gigi itu memang sifatnya begitu. Ada bau dan sebagainya. Sebaliknya kalau kita dah pakai ram, kita pakai bedak deodoran semua tak boleh. Itu tak boleh. Kalau kita pakai, maknanya kita dikenakan dam. InsyaAllah. Okey, menarik. So kita dapat sedikit maklumat daripada situ. So untuk sanitizer tu okey, selagi mana tapi macam kita faham, kalau kita sedikit luas ni macam-macam sanitizer yang ada, memang ada kebaikan sanitizer, ada fragrance, ada wangi-wangi jadi mungkin kalau kita ragu, orang kata tak boleh aku wangi-wangian so carilah yang mungkin kita boleh tengok yang ada wangi unsur wangian yang buat dia sekadar untuk menjaga keselamatan kesihatan kita daripada kuman-kuman tu. Ada lagi soalan yang lain, kita tengok lagi soalan-soalan yang lain yang ditanyakan. Ada lagi soalan lain kita tengok. Okey, sebentar tunggu soalan, saya nak tanya Ustaz. Ada soalan, ada apa soalan yang lain? Daripada Siti Hajah Hamu, dia tanya, Ustaz, maksudnya dalam erti kata yang lain, jemputan haji tak tahu bila. Makanya jika ada peluang buat umrah, kita buat kerjakan umrah dulu ya Ustaz. Okey, maksudnya Ustaz, ada orang dia tak tahu bila dia punya giliran haji akan tiba. Jadi adakah kita tak perlu tunggu giliran haji, tapi bila ada kemampuan kita buat umrah dulu. So adakah itu cara dengan Ustaz macam mana? Silakan Ustaz. Okey, baik. Betul. Sebenarnya yang saya katakan tadi, Allah berfirman fastabiqul khairat. Betul, masa kita belum sampai untuk mengerjakan haji, tapi oleh kerana syarat istita'ah itu, mungkin barangkali kita tak terpilih kerana kesihatan kita
usia kita yang lebih 64 tahun ke atas contoh, kerana queue kita kan. Jadi ketentuan itu menyebabkan kita mungkin dapat tak dapat mengerjakan haji. Oleh sebab itu dalam keadaan Allah beri kita kesihatan, rezeki, kita buatlah dulu umrah yang wajib itu. Mudah-mudahan bila mana kita meninggal dunia, kita dah terlepas daripada dosa, kita menanggung-nanggungkan satu ibadah yang wajib. Seperti umrah ini insya-Allah. Jadi itu cuma Coach Hussein ya. Saya nak 1 minit saja. Kita tetap umrah ni kita berhati-hati dengan pemilihan travel lah. Pemilihan syarikat travel yang kita nak pergi mengerjakan umrah, kerana kita bimbang pengalaman sajalah yang beberapa tahun bawa jemaah dan sebagainya, kita berdepan dengan jemaah yang lain, dia banyak menyalahkan travel padahal dia tak faham. Travel ni kadang-kadang dia letak package harga 6,000. Kita berkira. Kita berkira nak mengerjakan umrah, lah saya nak yang paling murah, paling ekonomi. Tapi bila pergi-pergi hotel jauh. Bila pergi-pergi makan sarapan pagi je. Bila pergi-pergi hotel sofa tapi ekstra tilam. Makanan tampau je. Ini contoh ya. Jadi jangan berkira dengan package, carilah package yang agak 7 lebih, 8 lebih tu okey sebenarnya. Dan kena faham untuk umrah ni kita mementingkan keselesaan. Sebab hari ini kita pergi, jangan kita imagine-kan benda tu senang dibuat. Dengan keadaan cuaca yang panas, sesak dengan jutaan lautan manusia tu, kita memerlukan hotel yang dekat. Macam Al-Quds ni dia memang stand dia hotel pada awal hingga akhir, sofa Anjung, tak ada setara. Hotel ni bukan nak promote, ini pengalaman saya lah kan. Bawa jemaah memang dia suka hotel Anjung yang luas, selesa, lift yang banyak, jarak yang dekat dan sebagainya, waktu makan yang panjang. Jadi ini dah peluang dan saya nak offer pada tuan-tuan dan puan-puan, saya di bawah Al-Quds Umrah and Tours, hari esok akan berakhir promosi RM600 diskaun kepada jemaah yang ingin mengerjakan umrah, dan yang berdaftar malam ni ataupun nak confirm pergi, saya akan hadiahkan satu buku Traveler Haji dan Umrah Rasulullah SAW, hasil penulisan tesis master Ustaz Muhammad Sirajuddin Siswadi. Sangat cantik, sangat bagus buku yang dibaca. Bagaimana Rasulullah ni dia mengerjakan haji dan juga umrah. Apakah doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW, dan apakah amalan-amalan yang patut kita ikut. Ittiba'us sunnah. Sebab kata Nabi SAW, khuzu anni manasikakum. Ingat tu. Ambillah dariku bagaimana cara mengerjakan haji dan juga umrah. Macam sembahyang kan, solat kan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi tak nak perempuan, kita kena belajar. Supaya umrah kita ni umrah yang makbulah, yang tamam, yang sempurna. Haji kita ni haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Saya kembali kepada Coach Hussein, insya-Allah. Satu perkara yang menarik betul. Kadang kita tak perasan Ustaz, sebabkan dia nak mengejar cepat dia umrah, so dia sekadar ada. So kita nak. Kadang benda tu end up memberi kekurangan pencabaran kepada kita. So bila kita nak buat sesuatu, kita berikan yang terbaik. Jadi satu soalan ni, ada seorang tanya, Ustaz dia tanya, apa situasi yang selalu berlaku pada jemaah sebelum bertolak ke tanah suci, sebelum nak fly ni? Apa yang mungkin Ustaz boleh kongsikan pengalaman bertiga, apa yang selalu berlaku di kalangan jemaah kita sebelum bertolak ke tanah suci? Silakan Ustaz. Okey, situasi yang selalu berlaku lah pada ahli jemaah sebelum bertolak ke tanah suci ni banyak sebenarnya. Banyak. Antaranya tertinggal beg duit, dan pernah berlaku satu jemaah saya dulu, pasport dia tu dia masukkan ke dalam bagasi. Patutnya hand carry. Allahu Akbar. Bayangkan kita terpaksa minta pesawat tu, dia punya kru dia buat keluar balik. Benar, dia kalut-kalut apa sebagainya kan. Kemudiannya sebelum pastikan, sekarang ni rule undang-undang dia 6 jam sebelum bertolak. Jangan lewat. 6 jam, dan kalau jemaah haji sekarang ni 2 jam kena berada seawal 6 jam tersebut. Sebab queue-nya panjang, check-in-nya panjang kan, nak check tu check ni, jadi pastikan kita jangan menyusahkan orang lain lah insya-Allah. Dan yang ketiganya, antara pengalaman saya, jemaah sampai lewat. Ni jemaah umrah lah.
jemaah sampai lewat, menyebabkan biasanya mutawif lah, dia akan orang yang terakhir sekali masuk masuk ke balai berlepas. Jadi yang ketiga, yang keempatnya, obat-obatan tu kena betul-betul cukup. Sebab bila sampai kat sana, obat tu mahal, terlalu mahal obat. Kalau tuan-puan demam, hampir RM300 yang kena keluarkan. Bayang kalau Panadolnya mahal dan sebagainya. Jadi pastikan obat-obat yang perlu tu dibeli di Malaysia lagi, insyaAllah. Itu yang penting lah. Baik. Tips yang menarik, bawa obat yang cukup daripada Malaysia. Sebab apa, kos di sana sangat tinggi. Wah, menarik. Wow. Satu lagi Kos Hussein ya. Saya nak ingatkan para jemaah yang bakal tetamu Allah ni, tukarlah duit di sini. Sekarang ni duit kita jatuh sangat. Tukarlah di sini. Kalau tukar di Madinah, Mekah mungkin harga tak sama lah. Kadang beza 2-3 ribu daripada sini, insyaAllah. Wow, satu maklumat yang menarik. Nampak tuan-tuan? Ustaz belanja maklumat. Cuma satu soalan. Ini soalan personal. Saya sendiri nak tanya. Kebetulan apa ayah betul saya baru sahaja meninggal dunia 2 bulan lepas, sebulan lepas lebih kurang. Jadi soalan yang selalu bertanya, saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Untuk sekarang ni, untuk yang kalau upah haji semua tu macam mana Ustaz? Boleh kongsi sikit. Okey, yelah, sebelum saya nak jawab badal haji ni, upah haji ni, tuan-puan kena selidik dulu syarikat mana yang kita nak buat upah haji. Sekarang ni saya rasa dah tutup dah. Upah haji ni rate dia dalam 3,500 3,000 itu rate. Kalau bawah daripada itu something wrong. Sebab biasanya macam Al-Quds menguruskan juga upah haji dalam RM3,000 begitu. Jadi kita ada pelajar kat sana, kita ada warga petani yang duduk kat sana, dan mereka ini mengeluarkan belanja juga untuk mendapatkan permit haji ni. So kalau dalam kadar 1,500, 2,000, dia kata dapat air zam-zam, dapat cendera hati tu ni, walhal upah tersebut tidak dilaksanakan dengan sempurna atau langsung tidak dilaksanakan. Jadi berhati-hati dengan upah haji. Biasa rate kita kalau 3,000, 3,500 tu insya-Allah. Dan hari ini permit sangat payah untuk dapat bagi mengerjakan haji, apatah lagi badal haji. Itu kena pastikan betul-betul lah kita mencari syarikat ataupun organisasi yang boleh menguruskan badal haji ini. InsyaAllah. Terbaik. Jadi Ustaz, rasanya kita punya perkongsian malam ini dah sampai ke penghujungnya. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita malam ini, saya nak minta Ustaz bagi kata-kata penutup untuk sesi malam ini. Mungkin boleh share sikit apa yang mungkin apa yang Ustaz sediakan dan sebagainya, dan kata-kata hikmah untuk para tetamu Allah yang akan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadat haji dan umrah pada tahun ini. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para jemaah rakyat Malaysia yang akan mengadakan haji pada tahun ini. Mungkin sekarang sedang bersiap sedia lah untuk berangkat ke Tanah Suci. Mungkin macam sahabat saya di sini pun ada 3-4 orang yang akan berlepas ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita doakan mereka ini selamat pergi dan balik dan mendapat haji yang mabrur. Dan kepada semua rakyat Malaysia, khasnya tuan-tuan dan puan-puan yang menonton rancangan ini, berniatlah untuk mengerjakan haji dan juga umrah. Dan jangan bertangguh, tunggulah esok kerana jemputan Allah itu sangat tinggi nilainya. Bila Allah menjemput kita, ada detikan hati kita, ya Allah, aku rindu bertemu ya Allah. Saya first time coach Hussein, sebelum pergi umrah ni, Allah takdirkan saya menangis malam hari untuk bertemu dengan Nabi. Sedar pada itu, berselawat dengan Nabi. Allahumma dalam tangis saya kita berdoa, ya Allah, aku sangat rindu bertemu ya Allah. Aku sangat rindu bertemu dengan Rasulullah. Jadi insya-Allah bila kerinduan itu datang, bermakna Allah telah membuka pintu rezeki kita untuk menunaikan haji atau umrah. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan, terus kita bertawakal kepada Allah, segera menunaikan haji dan juga umrah. Dan kepada sanak saudara yang warisnya pergi menunaikan haji dan juga umrah, haji terutamanya, kita doakan mereka selamat pergi dan selamat kembali insya-Allah. Dan ada kata mereka ini dijemput di sana, jangan bimbang kerana belasan tempat mereka ada syurga Allah Subhanahu wa taala.
Kerana orang yang mengerjakan haji dan juga umrah ni, bila mana dia meninggal di sana, dalam keadaan dia berihram, maka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mereka ini berihram juga, Masya Allah, dengan ganjaran pahala yang sempurna, pahala haji mereka. Jadi itu saja yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermakna dan kita dapat berjumpa lagi dalam sisi yang lain, insya-Allah. Okey, Coach, silakan. Terbaik. Terima kasih Ustaz. Dia punya kata-kata hikmah sangat terbaik untuk pesanan dan peringatan kepada semua. Kepada semua kita punya penonton pada malam ini, terima kasih kepada semua. Malam ni kita bersama dengan Rehla, satu produk penjagaan kulit dan badan yang mesra wuduk dan mesra ihram dan mesra ibadah. Dan untuk mereka yang mungkin tak perasan, mungkin belum tahu, sebenarnya Ustaz Muhammad Rosdi pun menyediakan khidmat pengurusan untuk bawa kita ke umrah bersama dengan Al-Quds. So nanti siapa yang ada ruang dan peluang boleh berkomunikasi bersama kita untuk dapatkan maklumat tentang package yang disediakan. Katanya ada promosi, ada diskaun tertentu, dan kalau kita dah just nak daftar mungkin kita dapat peluang untuk dapat buku tadi tu mengajarkan haji dan umrah gaya Rasulullah. Terbaik. So dia kita tuan, semoga bermanfaat. Sangat-sangat menarik perkara yang kita nak buat tu. Sebab apa? Kita buat ibadah mengikut yang terbaik, iaitu dengan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita akan berhenti di sini dulu. Pada mereka yang nak tahu lebih lanjut tentang produk yang disediakan oleh Rehla, produk yang mesra wudu, halal dan mesra ihram, boleh dilihat di ruangan komen ataupun letak di description sesi live kita malam ini. Kita ada pin kita punya link untuk sebarang maklumat tentang produk Rehla. Dan kepada mereka yang nak dapatkan maklumat tentang perkhidmatan haji dan umrah bersama dengan Ustaz Muhammad Rosdi, kita akan berikan maklumat seterusnya di ruangan chat dan komen dan juga di ruangan description sesi live kita pada malam ini. Jadi kepada Ustaz Muhammad Rosdi, kita ucapkan terima kasih atas perkongsian yang sangat banyak malam ini. Seronok kita dapat dengar tips dia, maklumat tentang suhu, tentang masa, tentang tips nak tukar bila, sediakan ubat dan sebagainya. Itu perkara nampak macam kecil tuan-tuan, tapi itu sangat membantu. Sebab apa? Kita faham semua orang ada cabaran tertentu, macam mana kita nak uruskan cabaran. Tapi keyword yang utama yang kita nampak malam ni tuan-tuan, banyak maklumat kita kongsikan, tapi satu keyword yang menarik adalah persediaan utama sebagai tetamu Allah adalah persediaan ilmu. Dengan adanya ilmu dapat jaga kita, dapat jaga ibadah kita, dan juga dapat jaga niat kita, dapat jaga umrah dan ibadah haji kita, insyaAllah. Jadi sampai situ saja. Jadi tanpa kita tamatkan sesi live kita malam ini, sesi malam ni ditaja khas oleh Rehla, mestinya halal bersama dengan Rehla. Jadi kita tamatkan sesi kita malam ni bersama dengan Ustaz Muhammad Rosdi. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita akan bersama lagi sesi yang sama bersama Rehla pada hari yang sama, hari Jumaat pada pukul 9 malam. Masih lagi tajuk utama dia adalah lambaian tetamu Allah, tapi bercakap tentang tajuk yang berbeza. Jadi itu saja pada malam ini. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua yang bersama kita pada malam ini dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti. Bye bye.